4 waktu. Yang ni Allah yang tentu sama ada orang ni beriman ataupun tidak. Yang pertama, tahu waktu mana? Waktu naik matahari sebelah barat. Bila naik matahari sebelah barat, kalau dia beriman, berimanlah. Dia tak beriman, dah taklah tak terima imannya. Tak seduk buatlah lagu mana, baru nak pergi semayang ke, baru nak pergi mengucap 2 kalimah syahadah, kata dia. Kalau dia ada dosa, dosa tak ampun dah. Kalau dia orang beriman dah, tapi baru nak buat amal, amal dia Allah tak terima dah. Yang kedua, waktu mana? Waktu dukhan. Waktu jadi asap. Asap ni 40 hari, kata Nabi SAW. Kita akan duduk dalam kabut ni selama 40 hari. Gelapnya kabut ni sampai kita rasa macam kita duduk dalam azab. 40 hari tuan. Hari tu jadi apa ni, jerubu tu pun kita dah tak tahan lah. Ini punya dahsyatnya kabut. 40 hari kita duduk dalam kelam tu. Gelapnya dukhan tu 40 hari. Kita rasa macam kita duduk dalam azab. Orang beriman waktu tu, orang kafir waktu tu, dia akan keluar sampai keluar cairan daripada hidung dan daripada telinga dia. Punya dahsyat tu sampai keluar telinga dia, keluar cairan, hidungnya keluar cairan. Orang beriman hanya seperti kena sesama je. So waktu tu bukan pilihan kita. Kita boleh tengok orang ni kena sesama je ni, ni orang beriman. Orang ni sampai teruk ni keluar apa semua ni, ni orang kafir. Yang ketiga, tahu waktu mana? Yang ketiga, sallallahu alaihi wasallam Muhammad. Yang ketiga, sallallahu alaihi wasallam Muhammad, waktu sallallahu alaihi wasallam Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Waktu Dabbatul Ard. Dabbatul Ard. Dabbatul Ard ni dia keluar di antara Bukit Safa dengan Bukit Marwah. Bukit Safa Marwah tu satu pendapat. Satu lagi dia kata keluar satu kampung tepi Mekah. Dia keluar-keluar tu, dia ni binatang berkaki 4. Badan dia berbulu, ada bertanduk. Ini Dabbatul Ard. Cuma besar mana tak tahu. Tapi satu je tanda pengenalan dia, tukallimuhum, Allah sebut dalam Quran. Dia bercakap dengan kamu. Dia bercakap dengan manusia. Binatang ni binatang boleh bercakap. Pengenalan dia kedua, dia akan keluar di kawasan Kaabah, Mekah. Pengenalan ketiga, dia akan bawa tongkat Nabi Musa dengan cincin Nabi Sulaiman. Dia akan jumpa setiap orang beragama. Antara tanda kiamat yang Allah sebut dalam Quran, Dabbatul Ard. Allah sebut dalam Quran. Maksud dia memang akan ada. Benda pelik lah, benda pelik. Dabbatul Ard ni benda pelik. Sebab tak pernah tengok. Dia memang berjumpa setiap orang. Kalau tuan-tuan ada waktu tu, dia akan jumpa tuan-tuan seorang-seorang. Setiap orang. Dia akan main, dia akan cop. Bila dia cop dia dekat muka, orang dia jadi putih, maksud orang ni orang beriman. Orang dia jadi hitam, maksud dia ni orang kafir. Dalam satu riwayat cerita, waktu dia keluar tu, semua orang macam bertempiran lari, takut lah, tak pernah tengok. Kita yang main mengaji malam ni, kita tahulah benda tu akan muncul. Dan kalau dia ada, tahu ini ustaz cerita dah itu ni dah betul. Tak payah duduk lari, dia akan buat apa? Dia make chop kita je. Cuma saya nak tanya tuan-tuan, tuan-tuan biasa pergi buat swab test COVID. Kita duduk di rumah berkurung, tak ada siapa jumpa siapa-siapa, tiba-tiba ada seorang adik-beradik kita kena COVID. KKM pun telefon, tuan ni apa semua, adik-beradik dia apa semua, mai sat dekat KKM, mai kita nak buat swab test sat. Hati ni macam apa, macam nak tercabut jantung apa sebagainya. Tak siapa, negatif ke positif, negatif ke positif. Keluar-keluar, alhamdulillah negatif. Tuan-tuan boleh bayang tak waktu kita berjumpa Dabbatul Ard bukan negatif positif COVID, hang beriman ataupun tak? Beriman ataupun tak? Dia mai jumpa kita ni, pup dia tak putih, alhamdulillah rabbil alamin, aku orang beriman. Dia ni bila dia tengok tu, dia ni kena, insya-Allah dia putih. Dia pun tak, dia buat apa Nabi cerita, dia semayang. Dia ni dia angkat takbir, Allahu Akbar, dia semayang. Binatang tu mai tepi dia, baru hari ni hang nak semayang. Lebih kurang lagu tu lah dia kata.
Dan dia tanda kat orang tu berubah jadi hitam. Maksudnya dia orang kafir, tapi dia buat apa atas sana? Sembahyang. Takkan orang kafir saja nak sembahyang? Mungkin waktu tu berapa ramai orang yang duk berasa kata dia beriman, tapi sebenarnya dia kafir. Kita duk tengok 2-3 hari ni pun kecoh macam-macam dah tuan-tuan. Dan sebab saya ni orang ni, saya ni orang ni, saya ni. Dah masuk waktu dah nampak gaya ni. Tu kali tak apalah tuan-tuan. Masuk waktunya pasal masuk waktu isyak mohon umum melancarkan tabung pengurusan masjid yang tu ya tu tanya tu. Bukan nak ajak sembahyang lagi, tunggu Ustaz. Nak melancarkan tabung pengurusan masjid. Jadi tiap pihak yang berkenaan, saya lihat semua mat yang mana apa nak apa kutip ke apa nak tabung nak berjalan ke pergi berjalan lah. Ada tabung tabung. Tuan-tuan sambil duduk dengar kuliah tu tabung mai tuan-tuan masuk duit dalam tu. Kalau tuan-tuan rasa macam lagi out focus ke, tuan-tuan ambil beg duit tuan-tuan buh dalam tu. Tapi tuan-tuan jangan risau, yang lain semua akan patah balik kecuali duit je. Kan? InsyaAllah. Baik, saya sebut tuan-tuan, kita balik. Lalu subhanallah, boleh jadi waktu mana? Boleh jadi waktu tu dia masih merasa kata dia ada iman, tapi sebenarnya iman dah tak ada lah mati dia. Sebab Nabi sebut akhir zaman di antara benda yang akan berlaku ialah iman akan keluar daripada hati seseorang macam anak panah keluar daripada busur panah. Dia keluar dalam keadaan punya cepat dan dia pun tak tahu kata dia tak ada iman. Orang lain bercakap ikut suka je tuan-tuan. Betul kita duk tengok dalam Facebook ni, orang bercakap ikut suka je. Ikut sedap je cakap. Yang kita kata perbuatan ni perbuatan yang boleh merosakkan akidah. Tuan-tuan, dulu ni zaman saya, zaman ustaz, zaman tu, pengurusi zaman, kita mana pernah tengok orang pakai baju Santa Claus orang Islam? Betul tak? Lah ni tuan-tuan boleh tengok orang Islam pakai baju Santa Claus berselerak, sedangkan kita tahu itu adalah perayaan keagamaan ni Pak. Mana pernah kita duk tengok orang pakai baju perayaan agama Hindu? Lah ni orang Islam pakai dia, orang tak rasa apa. Orang boleh buat benda-benda yang berkait dengan urusan agama orang lain, dan bila kita nasihat, kita pula yang kena. Dalam bab ibadat, dalam bab akidah ni ada garis, ada satu. Dalam bab toleransi beragama, toleransi dengan orang bukan Islam, ada garis yang kita tak boleh cross. Kita tak boleh langkah. Man tasyaha biqaumin fahuwa minhum. Siapa yang menyerupai satu kaum, maka dia termasuk dari kelompok tersebut. Nabi dulu sampai pernah tak sikat rambut, sebab belah sikat rambut itu menyamai orang musyrik di Mekah. Tapi kita punya nak buat perangai, punya nak buat macam mereka. Tapi tak boleh nak nasihat. Bila kita nasihat, kita pula yang salah. Hampa jangan duk belagak Tuhan, kita pula belagak Tuhan. Tuan-tuan, ini barulah ni, ini belum main depan lagi ni. Tahun ni kita tak pernah duk dengar tuan-tuan sebelum ni. Hari agama sedunia. Tuan pernah dengar? Tuan pernah dengar sebelum ni? Tahun lepas pernah dengar? Tahun ni tak orang? Tak orang. Kita fight, tegak. Akhirnya okey, tak apa, settle down. Tuan-tuan, mustahil tak 10 tahun akan datang dia diterima sebagai satu perayaan? Boleh tak? Boleh jadi, sebab dulu mana ada orang duk pakai baju Santa Claus? Dan ni orang pakai. Dulu mana ada orang duk duk cuci rumah ibadat orang lain? Dan ni orang buat dan kita tak boleh nak nasihat. Marah pula Ustaz. Betul tak saya sebut ni dah? Jadi subhanallah, mungkin satu hari nanti tuan-tuan, kita duk berasa macam kita ada iman, tapi rupanya iman dah keluar daripada hati kita dalam keadaan kita tak sedar. Yang keempat, waktu mana iman kita keluar? Waktu mana yang akan menentukan sama ada kita ni salih semat beriman ataupun tidak? Tahu waktu mana? Waktu subhanallah
angin sejuk mai dan mematikan semua orang beriman. Angin sejuk ni akan mai, dia akan masuk, dia akan mai masuk celah-celah ketiak kita ni. Kalau siapa orang beriman, dia ada iman, dia orang beriman, dia hanya mampu sebut kata Allah, Allah je dia reti, lalu dia akan mati. Kita tak tahu, kami cuma dengar dulu mak ayah kami, dulu tok wan kami dia sebut Allah, Allah. Yang tu je kami tahu. Berguna tak untuk mereka? Sahabat kata, berguna untuk mereka. Dan semua orang akan mati. Asal beriman je, semua mati. Tuan-tuan boleh bayang tak? Saya nak bagi satu contoh dan senario. Tiba-tiba jadi satu macam wabak, contoh jadi wabak. Ramai orang mati. Tuan tu sana mati, sini mati, situ gelempang, situ mati, sini mati. Tiba-tiba tuan-tuan tak mati. Tuan-tuan akan kata apa? Syukur aku tak mati. Ya orang tu mati, orang mati, aku tak mati. Boleh jadi tak waktu Allah matikan seluruh orang beriman, tiba-tiba dia tak mati, dia kata apa? Syukur aku tak mati. Faham tak faham tu? Dia berasa macam dia dapat kenikmatan tu. Rupa-rupanya yang mati tu semua orang yang dipilih oleh Allah sebab orang beriman, dan dia tak mati sebab dia tak beriman. Tapi dia berasa, kata dia, faham dan itulah yang akan jadi. La haula wala quwwata illa billah al-aliyyil azim. Tuan-tuan, dan yang kelima waktu mana? Oh sorry tadi saya kata 4 kan, 5 rupanya 5. Tahu waktu mana? Waktu mana penentuan sama ada dia beriman atau kufur ni tuan-tuan? Bila sehari sebelum dia nak munculnya Dajjal. Esok nak munculnya Dajjal, hari ni akan ada 2 kelompok manusia, kata Nabi SAW. 2 kelompok manusia. Esok Dajjal nak muncul ni. Kalau esok ni kata Selasa, hari ni hari apa? Rabu. Esok Khamis Dajjal nak muncul. Hari ni tentu akan tengok orang akan berjalan dalam 2 kelompok. Satu kelompok orang beriman dan tak ada langsung orang kafir dalam dia. Tak ada nifak walaupun seorang. Orang munafik seorang pun tak ada. Satu kelompok ni orang beriman, satu kelompok ni orang kafir campur orang munafik. So kalau macam kat universiti tu, nak bagi contoh lah nama universiti kat sini. Esok tu orang nak pi dekat kantin tu, nak pi beli barang tu, nak beli barang tu, dia main kelompok beratung ni. Yang ni orang beriman, yang ni orang kafir. Dan bukan pilih-pilih. Beriman main sini. Orang kafir pergi sana. Tak. Allah akan gerakkan hati dia untuk duduk dalam kelompok ni. Allah akan gerak hati dia ni untuk dalam kelompok. Dia takkan pi kelompok ni. Bila tu? Sehari sebelum Dajjal muncul. Nabi kata, kalau jadi macam tu, fantadhirud dajjal minal yaumi au salli ala Muhammad ghadin. Kamu akan tengok Dajjal akan muncul waktu tu, sama ada hari ni ataupun esok.